Yang bahagia Insinyur Zainal Abidin Saidun selaku Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Teknikal Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Jadi Tuan, betul lah kita lihat tadi peningkatan itu masih ada. Ya, walaupun saya kira dah kempen ataupun iklan di TV hebat dilancarkan, tetapi kenapa agaknya kesedaran itu kurang lagi? Sebenarnya kesedaran masyarakat ni kita perlu kerjasama semua pihak. Daripada individu, masyarakat sekeliling dan organisasi pihak swasta, mass media. Kita perlu semua sebab situasi ni luar biasa sikit kalau banding dengan tahun yang lalu. Kalau kita tengok berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dari Januari sehingga 10 September 2014 kan. Jumlah kes denggi yang dilaporkan seluruh negara hampir 72,000. 72,000. Dan kematian 136. Itu yang direkodkan. Yang dilaporkan. Itu yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan berbanding dengan kalau Hisham tengok carta berbanding dengan last year, ini peningkatan lebih dari 250%. Lebih 250%. Dan separuh daripadanya lebih kurang 35,000 kes di Selangor. Dan diikuti lebih kurang 12,000 kes di Kelantan. Di Kelantan ya? Dia ada sikit penurunan semasa cuti raya tu. Agaknya orang dah balik kampung semua, kepadatan penduduk di sini. Oh, itu mungkin jadi faktornya. Could be, mungkin sebabnya because saya rasa yang why Selangor tinggi sebab kepadatan penduduk. Tapi kepadatan itu saya rasa tidak mungkin ada dia perlu didorong sekali dengan tidak menjaga kebersihan. Saya rasa itu yang faktor utamanya. Kalau tadi Tuan yang ada menyebut Selangor ya mencatatkan tinggi, mungkinkah kerana kita lihat projek pembangunan, sebab kita tak nafikan ya di mana tapak pembinaan ya di situ tahap kebersihannya kadang-kadang berlaku, kita tak nafikan dan masyarakat setempat waktu itu akan mengalami itulah kesukaran itu ya, maksudnya tahap kebersihan ya, nyamuk mula banyak, peningkatan ini. Jadi itu kesedaran mana, pihak mana yang harus dipertanggungjawabkan? Itu sebabnya pada 2 bulan Julai itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah memaklumkan penubuhan pasukan petugas khas denggi. Jadi dia dengan supaya kita ambil tindakan lebih bersepadu, lebih komprehensif. Dan disusuli dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri supaya kita mengambil satu tindakan khas ni melibatkan 8 kementerian, 8 kementerian dan SUK Kerajaan Negeri supaya lebih komprehensif. Jadi contohnya tadi yang kalau dekat tempat kawasan-kawasan pembinaan, Kementerian Kejayaan Raya melalui CIDB dan juga kita pernah turun ke Padang sekali dan melihat memang betul itu antara area-area yang potensi pembiakan Aedes. Dan ada juga yang kita dah jumpa Aedes, lepas tu kita follow up. Follow up ada lagi dan kita buat penutupan. Construction tu kita tutup untuk 7 hari supaya dia buat pembersihan. Saya melihat ini satu perkara yang sangat serius, tetapi ada segelintir di kalangan kita masih lagi melihat ini sebagai satu perkara yang tidak dipandang berat. Tetapi kalau kita bayangkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pun, kalau beliau sendiri pun memberi tumpuan yang sangat berat kepada masalah kes pembiakan Aedes ataupun denggi ini. Jadi selepas ini apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri yang menyentuh ataupun memandang berat perkara ini, apa pula tindakan daripada pihak Tuan dan juga bagaimana agaknya boleh membawa sekali masyarakat untuk turut serta dari segi pembiakan ataupun memastikan bahawa tempat pembiakan itu dimusnahkan, yang asasnya lah. Di pihak jabatan, pihak berkuasa tempatan, kita dah ada memanglah pelan tindakan khusus untuk jadi sini kita tumpu tempat area yang berada potensi pembiakan Aedes. Contoh pusat pelepasan sampah haram, lepas tu pusat penyimpanan barang lusuh, tanah lot kosong, projek bangunan rumah terbengkalai dan rumah terbiar. So yang ini yang betul-betul program khas yang mana kita pantau. Yang ini pihak kementerian kita pantau. Yang ini kita fokuslah yang 2 bulan kita diberi untuk action plan kita ni. Dan kita buat pemeriksaan, kita cari dah musnah, buat penguatkuasaan. Jadi yang ini peringkat department, tetapi untuk kita mempromosikan
banyak PBT for example di Selangor. Dia pergi sekolah ke sekolah. Contohnya pada 3 hari yang lalu di Cyberjaya sekolah. Dia kita yang ketua sendiri buat pelancaran lah dengan sekolah dan kita tunjuk bagi kesedaran. Dan di peringkat masyarakat Majlis Pembandaran Subang contohnya, dia weekend macam ni dia orang ada punya program bersama. Majlis Pembandaran Kuantan bersama paling berjaya dan buat gotong royong. Asasnya kita dah tahu tuan. Asasnya kita tahu macam mana untuk kita memusnahkan kawasan, kita perlu menjaga kebersihan. Kita tahu asasnya begitu. Jadi cuma tinggal tindakan sahaja. Macam mana agaknya pihak tuan sendiri ataupun kita nak mempengaruhi orang, nak psycho orang supaya betul-betul jaga kebersihan. Ada tak? Denda saja mungkin tak ni. Undang-undang semua ada. Tapi kita mentaliti kita, sikap kita kena ubah lah kan. Tetapi macam kita kena lihat sebagai individu. Daripada individu bermula daripada rumah kita. Kasihan juga pihak PBT. Memang sekarang ni kalau tengok they redeploy, they outsource semua. Jadi memang resource memang kita dah fully utilize. So the only way kalau satu cara ni adalah kita sendiri. Kesedaran sendiri, kita bermula daripada rumah kita, tapi kita kena tahu lah tempat mana pembiakan, kadang-kadang tak tahu. Dan kita libatkan masyarakat sekeliling, selepas tu pihak organisasi. Media, I think one of the paling penting. Kita tidak pernah berhenti untuk membantu mempromosikan perkara-perkara seperti ini, Aisyah. Okey. Baik, sebelum kita dah bercerita mengenai tahap kebersihan dan juga bagaimana pihak kementerian menjalankan tanggungjawab untuk memastikan masalah denggi ini untuk tidak terus berluasa. Tapi kita tahu juga sedikit jentikkan kepada penonton kita mengenai kesannya denggi ini kepada individu. Silakan tuan. Denggi ni kalau kita lihat tengok dah sekarang 136 kematian kan. Kita pun pernah dengar rakan-rakan kita ada yang kena. So maknanya semua kita ni terdedah. Dan sakit denggi ni bukan sakit yang kita boleh ambil ringan. Yang rawatannya pula untuk perawatan virus tu sendiri tidak ada. Yang cuma kita merawat simptomnya sahaja. Seperti kalau sel darah turun, kita tambahkan platelet. Dan kalau demam, kita try turunkan untuk menstabilkan saja. Itu yang banyak remedi sendiri. Tadi tuan ada katakan pihak sekolah pelajar yang menjalankan kempen ya. Kita ada bingkisan yang nak kongsikan. Ini kita lihat bagaimana pula kalau pelajar-pelajar sekolah mementingkan tahap kebersihan dan juga ingin turut sama dalam berkempen mengenai masalah denggi. Kita saksikan. Itulah pepatah Melayu yang sering digunakan tentang sikap manusia. Melihat kepada statistik demam denggi yang tinggi di negeri Selangor, Majlis Pembandaran Sepang dengan kerjasama Sekolah Menengah Kebangsaan Cyberjaya telah menganjurkan program Dengue Action Kit at School bertujuan untuk menyemai sikap ambil peduli di kalangan murid sekolah tentang bahayanya nyamuk Aedes dan demam denggi serta kepentingannya menjaga kebersihan rumah dan alam sekitar. Dengue Action Kits at School atau DAKS dilancarkan bagi mewujudkan sebuah sekolah yang bebas dari nyamuk Aedes dan jangkitan demam denggi. Di dalam program ini, pelajar sekolah dilantik sebagai ejen perubahan kepada sekolah dan keluarga apabila pulang ke rumah masing-masing. Sebenarnya kita nak beri kesedaran utamanya kepada pelajar-pelajar sebab kita berdasarkan pengalaman kita lihat penyertaan masyarakat ni dalam sama-sama nak mentrak denggi ni agak sukar sekarang ni. So kita berpandangan lebih baik kita approach kepada pelajar supaya mereka ni daripada peringkat muda lagi sedar tentang bahayanya denggi. So atas dasar itu kita buat campaign dari sekolah ke sekolah dan setakat ni kita dah hampir 15,000 pelajar di Sepang ni yang kita telah berjumpa, beri penerangan kaitan bahaya denggi dan apa yang pelajar-pelajar ni boleh bantu. Bantu kerajaan, bantu masyarakat, bantu keluarga masing-masing untuk nak memutar denggi dan mengelakkan keluarga mereka ini daripada dijangkiti virus denggi ini. Acara diteruskan dengan taklimat oleh Pengarah Jabatan Kesihatan Persekitaran Encik Huzaini bin Hamidun kepada pelajar tentang pencegahan dan kawasan denggi. Program yang dijalankan bersempena dengan kempen bersih, hijau dan sejahtera ini tidak akan berjaya tanpa sokongan dan kerjasama penuh dari pihak pengurusan sekolah yang terlibat.
Okey, baiklah. Sekarang ini saya bersama dengan skuad Dengue Action Kids at School dan mereka inilah yang akan bertanggungjawab untuk memastikan kawasan persekitaran sekolah dan juga rumah bebas dari nyamuk Aedes. Jom kita bersihkan. Komitmen Majlis Perbandaran Sepang dalam memerangi nyamuk Aedes dan demam denggi tidak terhenti begitu sahaja. Menerusi Jabatan Kesihatan Persekitaran, pemantauan di premis-premis penjagaan dan persendirian sentiasa dijalankan bagi mengurangkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Antara usaha yang kita nampak lah sekarang ni, kita dapat banyak aduan berkaitan premis-premis yang terbiar, yang semak-samuk ni yang ditinggalkan oleh pemilik lah. Jadi sepatutnya pemilik ni kena bertanggungjawab ke atas premis dia orang sebenarnya, pembersihan sebagainya, tapi premis ni diorang tinggalkan macam itu dan mendatangkan gangguan kepada jiran-jiran yang sebelah lah. Sebahagian di belakang ni sebenarnya kita hadapi masalah, walau bagaimanapun Sepang akan mengambil tindakan pengawasan kepada premis-premis yang membiarkan premis mereka ni dan memberi kaca ganggu kepada orang-orang yang sebelahan lah. Kita akan menggunakan pengawasan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 lah, di bawah bahagian kaca ganggu lah. Jadi maksudnya kita akan keluarkan notis kepada owner dalam tempoh 2 minggu. Dan selepas itu kalau owner tidak memberi respon kepada kita terpaksa buat pembersihan dan kita akan menuntut kos pembersihan ini kepada owner itulah sebagai langkah. Diharapkan dengan pelbagai usaha yang dijalankan oleh pihak Majlis Perbandaran Sepang dapat meningkatkan tahap kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga kebersihan kawasan persekitaran sekaligus mengurangkan kes jangkitan demam denggi di negeri Selangor. Wah, itu antaranya lah ya. Semua dah dilakukan ya, dah diperiksa airnya, dah diperiksa tahap kebersihannya, semak pun sudah ditebas. Sebagai individu, apa pula agaknya untuk kita mengelakkan diri kita daripada terkena gigitan nyamuk ni? 5 minit pun cukup lah Kak Rumah. Silakan. Ya. So paling kurang dia untuk individu ni, of course kita kena mengelak daripada gigitan nyamuk lah. Kita kena buat waktu pagi dan juga belah senja kan, tetapi kita ada aktiviti untuk jogging lah apa. So sama ada kita pakai insect repellent ke dan pakai lengan panjang dan baju yang cerah lah. Dan seperti biasalah kat rumah pun kita pakai aerosol tu kan. Dan selalu kita sebur 10 minit bagi. So kalau tak ada Aedes, tak ada denggi. Dan persekitaran kita kena faham lah yang Aedes ni dia boleh merebak, dia boleh membiak di tempat yang sebesar 20 sen air takung air jernih. Okey. Jadi baik, kita ucapkan terima kasih kita bawa topik ini supaya kita nak bangkitkan lagi kesedaran maklum dengan cuti sekolah ini. Jadi isi ruang yang ada. Benda ni asas Isha, sangat-sangat asas. Jadi kalau asas itu kita tak boleh buat, jangan berungut lah kalau kita terkena. Kita tak nak perkara-perkara ini berlaku pada diri kita dan kita sedih kalau orang lain menerima nasib yang sama. Ya, apapun terima kasih sekali lagi Tuan. Terima kasih. Bersama kami, saya yakin dan percaya setiap perbincangan kita ada tu tadi. Setiap perbincangan kita mungkin dah pun meningkatkan kesedaran orang ramai untuk terus melakukan pembersihan di kawasan rumah. Tapi sebelum buat tu, apa katalah kita tengok keadaan cuaca dulu. Ramai langgar hujan, dia nak terus buat kerja pun tak boleh juga. Kesihatan pun kena jaga. Sekali ada pula yang demam batuk ni. Jadi jom kita tengok dulu ramalan kaji cuaca bagi tempoh 24 jam sama rakan kita di Jabatan Meteorologi Malaysia. Saksikan.